Tidakkah pernah anda membayangkan, di dalam dunia peperangan moden, adanya dua pesawat pejuang generasi kelima yang mendominasi ruang udara, iaitu F-35 Lightning II dari Amerika Syarikat dan Su-57 Phelan dari Rusia yang bersaing untuk menguasai ruang udara global. Pertembungan kedua-dua kuasa gergasi ini bukan sekadar soal kepantasan dan senjata, tetapi juga soal strategi, integrasi teknologi dan pengaruh geopolitik. Perbandingan ini menunjukkan bagaimana dua negara gergasi ini sedang mencaturkan masa depan peperangan udara melalui perbezaan kecanggihan teknologi dan falsafah pertempuran. Asal-usul dan pengenalan program pesawat pejuang. F-35 dibangunkan melalui program Joint Strike Fighter sebagai projek ketenteraan paling mahal Amerika Syarikat dengan lebih 980 unit telah dihantar ke lebih 17 buah negara. Pesawat ini muncul pada tahun 2015 sebagai sebuah pesawat stealth yang dilengkapi dengan pelbagai peranan dan boleh diperoleh dalam 3 varian berbeza, iaitu untuk darat, varian A, sistem berlepas dan mendarat tegak, VTOL, iaitu varian B, dan kapal pengangkut pesawat iaitu varian C. Su-57 pula diterajui oleh Sukhoi sejak 2010 sebagai pengganti keluarga Su-27, tetapi pengeluarannya agak terencat akibat kekangan bajet dan sekatan teknologi. Setakat 2024, bilangan Su-57 yang siap dipercayai kurang daripada 25 unit dan masih belum mencapai jumlah pengeluaran yang boleh bersaing dengan F-35. Peranan utama dan misi operasi F-35 dan Su-57. F-35 direka untuk operasi stealth, misi serangan jarak jauh, ISR dan peperangan berpusatkan rangkaian, merentas domain udara, darat, laut dan angkasa. Pesawat ini bertindak sebagai pusat kawalan udara yang boleh menyelaraskan maklumat dari pelbagai platform sekutu secara masa nyata. Su-57 pula lebih tertumpu kepada penguasaan udara dengan kombinasi kelajuan, maneuver ekstrim dan pelbagai peranan tambahan. Su-57 dibina untuk mencabar pesawat-pesawat NATO termasuk F-22 dan F-35 dalam kawasan udara yang menjadi pertikaian. Pengalaman tempur untuk F-35 dan Su-57. F-35 telah terbukti kuasa tempurnya di medan pertempuran seperti Timur Tengah, Syria, Libya dan juga Laut Merah dengan operasi oleh AS, UK, Tel Aviv dan sekutu yang lain. Pesawat ini telah diuji secara meluas dalam misi penyusupan stealth, perang elektronik dan operasi multi negara. Su-57 pula hanya digunakan secara terhad di Syria, kebanyakannya untuk ujian sistem dan tidak dalam pertempuran berisiko tinggi. Walaupun dakwaan Rusia mengenai penggunaan Su-57 di Ukraine, kebanyakan operasi Su-57 berlaku jauh daripada zon pertempuran utama kerana risiko untuk pesawat ini terdedah dan dikesan oleh radar barat. Analisis pakar, 2 visi, 1 medan tempur. F-35 mencerminkan falsafah peperangan udara yang bersepadu, mengutamakan penggabungan sensor, rangkaian sekutu dan keupayaan operasi pelbagai domen. Pesawat yang menjadi tulang belakang NATO dan Indo-Pasifik ini telah membawa perubahan kepada cara negara-negara sekutu untuk melaksanakan peperangan. Su-57 pula mencerminkan pendekatan Rusia yang lebih menekankan kelincahan, maneuver ekstrim dan taktikal satu lawan satu dalam ruang udara berbahaya. Namun begitu, disebabkan kekangan ekonomi, kelemahan infrastruktur industri dan terutamanya sekatan antarabangsa menyebabkan perkembangan Su-57 terbantut dan sukar untuk mengejar ekosistem F-35 dalam masa yang singkat. Kesimpulan, pertembungan F-35 dan Su-57 bukanlah sekadar perbandingan teknikal tetapi juga pertentangan dua strategi kuasa besar dunia. F-35 mendominasi kerana gabungan teknologi, jaringan pakatan dan bukti medan pertempuran, manakala Su-57 kekal sebagai pesaing yang masih dalam proses perkembangan. Meskipun begitu, hal yang benar-benar pasti adalah masa depan peperangan udara akan ditentukan oleh pesawat yang mampu membentuk rangkaian tempur global, bukan sekadar pesawat yang paling laju atau paling agresif. Sekian, terima kasih. Silakan subscribe untuk menyokong saluran YouTube ini. Jumpa lagi.